Kak Metis I20104625. Okay, pada hari ini saya akan ceritakan tentang budaya keluarga saya dan pertama sekali saya akan ceritakan tentang latar belakang dan sejarah keluarga saya. Okey, saya bernama Atlamati Nodi, seperti mana saya kenalkan diri sebentar tadi. Saya berumur 22 tahun, berasal dari Ipoh Perak. Okey, saya mempunyai 4 adik-beradik. Saya ada 2 abang dan seorang adik lelaki, dan saya merupakan seorang sahaja anak perempuan di dalam keluarga. Okey, abang saya nombor 1 berumur 27 tahun, bekerja sebagai eksekutif di syarikat getah. Dan abang nombor 2 saya berumur 25 tahun, bekerja sendiri. Okay, kedua abang saya menetap di Kuala Lumpur. Hanya saya, adik dan mak dan bapa saya hanya menetap di Ipoh. Okay. Pada saya umur 8 tahun, saya telah kehilangan ayah saya. Ayah saya telah meninggal dunia disebabkan penyakit serangan jantung. Dan pada saya berumur 10 tahun, mak saya telah berkahwin dengan bapa tiri saya. Dan pada saya umur 12 tahun, saya dikurniakan seorang adik. Okey. Mak saya merupakan seorang tukang masak di rumah majikannya. Sebelum ini mak saya ada juga melakukan banyak pekerjaan. Mak saya pernah menjadi seorang tukang jual nasi lemak. Dari abang pertama saya lahir sehinggalah saya berumur 12 tahun. Dan mak saya telah berhenti disebabkan mak saya telah berkahwin dengan bapa tiri saya. Jadi kami terpaksa pindah rumah. Jadi mak saya berhenti untuk menjual nasi lemak, dan mak saya bekerja di pejabat sebagai tukang cuci. Dan pada saya berumur 13 tahun, mak saya telah berhenti kerja sebagai tukang cleaner dan mak saya menjadi tukang masak di rumah majikannya sekarang. Okey. Bapa tiri saya pula tidak bekerja disebabkan bapa tiri saya mempunyai penyakit kencing manis yang agak kuat, yang agak teruk. Bapa tiri saya juga telah banyak kali terlibat dalam kemalangan kerana penyakit kencing manis yang sangat teruklah. Jadi keluarga saya, abang, mak dengan abang saya menghalang bapa tiri saya untuk bekerja lah, sebab risau anda kata terjadi perkara yang tak diingini lagi. Okey, ibu saya, mak saya berasal dari Ipoh, tapi mak saya mempunyai keturunan Siam dan orang Minang. Dan selain itu juga mak saya merupakan keturunan bidang lanjut, dan belah bapa saya pula merupakan bidang biasa. Bapa saya pula merupakan bapa saya mempunyai keturunan Rawa Indonesia. Okey, opah dan nenek saya belah ayah saya merupakan orang Indon, iaitu Rawa, dan telah berpindah selepas berkahwin mereka pindah ke Malaysia. Dan adik-beradik ayah saya semua lahir di Malaysia dan menetap di Malaysia. Okay, walaupun saya mempunyai dah kecukan Siam, saya ada kecukan Indonesia, tetapi kami dari kecil tidak diajar bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa Siam, bahasa-bahasa Rawa. Saya pun tidak pasti kerana keluarga saya tidak ajar kami, tapi kami bila besar kami cuba untuk belajar dengan sendirilah. Okay, saya juga mempunyai 6 adik-beradik tiri, dan adik-beradik tiri saya semua tidak tinggal sekali, dan adik-beradik saya semua dah besar dan mempunyai keluarga sendiri. Okay, seterusnya adalah gaya hidup. Ibu bapa saya merupakan ibu bapa yang agak sporting, yang selalu support anak-anak, tetapi dalam masa yang sama ibu bapa saya sangat tegas. Mak dan ayah saya dari kecil lagi mereka melayan anak-anak seperti kawan-kawan. Tapi apabila ia tentang pelajaran, tentang adab, tentang diri kami, semua mak bapak saya agak tegas dalam mendidik kami.
Okey. Okey, dan ibu bapa saya ni bukanlah seorang ibu bapa yang selalu mengikut kehendak anak-anak. Maksudnya apa yang kami mahukan, apa yang kami nak semua mak bapak saya berikan, tidak. Disebabkan juga saya daripada kecil keluarga saya merupakan orang yang agak susah. So jadi mak bapak saya memang ajar untuk kami berjimat-jimat, ajar kami untuk tahu kedudukan kami. So mak bapak saya ajar untuk kami faham yang mak bapak saya tidak mampu untuk memberi kami kesenangan. Jadi tapi andai kata bila ayah saya bila dapat gaji, ayah saya akan cuba gembirakan kami dengan belanja makan, buat jalan-jalan sahaja. Jadi kami daripada kecil kami terbiasa dengan hidup susah, dan apabila dah besar kami tahu macam mana daripada saya tahu macam mana nak survive diri kami dengan apa sahaja dugaan. Seterusnya adalah corak pendidikan. Berdasarkan corak pendidikan diterapkan pada ibu bapa saya ialah bapa saya mendapat pendidikan sehingga MCE dan menyambut ijazah dalam bisnes di Kanada. Ayah saya merupakan berasal dari keluarga yang senang. Jadi apabila sebelum ayah saya berkahwin, ayah saya ingin bersama belajar di Kanada, tapi disebabkan beberapa faktor yang di mana ayah saya merupakan anak bongsu, jadi ayah saya agak manja dengan ibunya. So disebabkan ayah saya terlalu hidupkan ibunya, jadi ayah saya pulang ke Malaysia dan tidak habis sama belajar. Ayah saya hanya sampai MCE sahaja, sebab ijazah ayah saya tak habis. Dan mak saya pula mendapat pendidikan sehingga SRP kerana mak saya tak lepas untuk mengambil SPM. Jadi mak saya menyambung pelajarannya dengan kemahiran iaitu menjahit dan bekerja di sebuah kilang. Mak saya bekerja di kilang agak lama, dalam 3-4 tahun sebelum mak saya berkahwin dengan ayah saya. Abang saya yang pertama mendapat pendidikan SPM, dan selepas SPM abang saya menyambung pelajarannya di KPTM, College Politeknik Mara, dalam diploma iaitu TESOL. Lepas tu abang saya sambung degree pula dalam English Language Studies, dan sekarang abang saya bekerja sebagai Executive Corporate Planning and Research di Malaysian Rubber Council. Abang saya yang kedua pula mendapat pendidikan sehingga SPM dan terus bekerja disebabkan abang saya kedua ni dia tidak minat dalam belajar. So abang saya kedua ni dia lebih minat dalam bekerja. So bila abang saya ni dia minat bekerja, mak saya hanya menyokong sahaja minat abang saya dan tidak memaksa abang saya untuk belajar, sebab mak saya tahu abang saya memang tak minat. Kalau abang saya sambung belajar, mungkin nanti dia tidak serius dengan pelajaran dia. So mak saya sokong dia untuk bekerja. Dan sekarang abang saya kerja sendiri di Kuala Lumpur. Seterusnya saya mendapat pendidikan SPM dan seterusnya saya menyambung diploma Kaunsil Islam di Universiti Sultan Azlan Shah. Dan selepas itu saya terus sambung degree ijazah sarjana muda di Universiti Sultan Azlan Shah juga dalam bidang course counselling. Ibu bapa saya sangat menekankan tentang pendidikan. Disebabkan dari kecil ayah saya dah meninggal, so abang saya banyak mengambil alih tempat ayah saya. Dan disebabkan beza abang saya nombor 1 dengan saya beza 5 tahun, jadi abang saya ni merupakan saya punya cerminan. Maksudnya abang saya ni merupakan saya punya inspirasi. Abang saya akan pastikan saya mendapat ijazah, saya akan mendapat diploma, baru saya boleh teruskan hidup saya untuk berkahwin ke untuk bekerja. Abang saya sangat mempentingkan pendidikan
dan mak saya juga mementingkan pendidikan. Tapi dalam masa yang sama, mak bapak saya, abang-abang saya sangat menghormati keputusan saya, dan mak bapak saya juga menghormati keputusan anak-anak, menghormati keputusan abang-abang saya. Dan anda kata kami tak minat dalam sesuatu, mak bapak saya akan dengar dan cuba faham kami. Seperti mana abang saya nombor 2, apabila abang saya nombor 2 tidak minat untuk belajar, jadi mak saya sokong abang saya untuk bekerja, sebab mak saya tahu abang saya minat untuk bekerja. Seterusnya adalah gaya komunikasi lisan dan bukan lisan. Gaya komunikasi yang diaplikasikan oleh ibu bapa saya dari segi lisan ialah, ibu bapa saya menggunakan bahasa yang lembut dalam menegur anak-anak, dan bapa saya pula tegas dalam menegur anak-anak jika kami melakukan kesalahan. Waktu kami kecil-kecil dulu, waktu saya kecil-kecil dulu, ni apa yang telah dicerita oleh abang saya, dan apa yang saya ingat sebab saya waktu kecil kan. Abang saya cerita yang bahawa anda kata kalau kami adik-beradik membuat perangai di hadapan khalayak ramai, di hadapan saudara mara, mak bapak kami tak akan marah kami di hadapan saudara mara, sebab mak saya cakap, anda kata kalau dia pemarah depan orang ramai, nanti orang ramai akan anggap benda tu macam saudara-saudara akan ambil kesempatan dan marah juga, dan anak-anak akan rasa lebih kecil hati, malu. So mak bapak saya tak nak anak-anak mereka merasa sebegitu. So bila kami membuat perangai, membuat macam nakal ke perangai, jadi mak bapak saya akan hanya guna isyarat mata sahaja, dan kami sudah faham dengan tindakan tersebut bahawa salah. Ataupun mak bapak saya akan bawa, sebabkan mak bapak saya tinggal dengan nenek saya, so apabila mak bapak saya ingin marah anak-anak, jadi mereka tak akan marah depan nenek saya. Mak bapak saya akan bawa anak-anak pergi jauh, dan bapak saya jenis yang dia tak akan pukul anak, tapi dia akan macam tinggal anak dekat tepi jalan. Macam abang saya pernah kena tinggal kat lorong yang gelap, sebab rumah saya dekat kapal terbang, so akan tinggal di lorong kapal terbang tu. Tapi sebenarnya tak tinggal pun, just letak je, tapi dah nangis kan, so bawa balik. So benda tu akan ajar kami untuk takut untuk buat benda macam tak elok kan. Macam tahu kalau benda tu mak bapak tak suka, so kami takkan buat. Sebab bapak saya bukan seorang yang suka naik tangan, suka pukul anak, dan mak saya pula pun bukan jenis suka pukul anak. Tapi kalau mak saya geram, mak saya memang akan pukul, tapi bukanlah setuk mana. Dan abang saya juga pernah menipu bapak saya waktu mereka sekolah rendah. Jadi bapak saya tak pukul, tapi bapak saya memaksa abang-abang saya untuk makan cabai tanpa minum air. So sejak peristiwa tersebut, abang-abang saya tak berani untuk menipu ayah saya lagi. Adat perkahwinan yang ada dalam keluarga saya adalah, sebelum menikah kami akan pergi merisik dan bertunang, dan juga disertai dengan hantaran yang di mana lelaki akan memberi hantaran dengan nombor ganjil, dan perempuan balas dengan lebih banyak dengan nombor ganjil. Contoh, lelaki bagi 7, perempuan bagi 9 ke 15 ke. Selain itu, sebelum dinikahkan juga, adat yang kami lakukan ialah pengantin kena mandi bunga untuk naikkan seri, dan sebelum dihijab kabul, sewaktu tunang, bakal pengantin tidak boleh berjumpa sehinggalah dinikahkan. Pada malam bersanding pula, keluarga saya terdapat adat yang di mana kami akan melakukan mandi sampan. Mandi sampan ni adalah di mana pengantin dia akan duduk berdua, dia macam kalau luar rumah kan, dia akan duduk dua atas kerusi, dan dia orang tua macam nenek saya akan pegang kain batik atas kepala mereka. Dalam tu akan ada bunga dan tuang. So ada lagi lah beberapa proses dia, dan tapi adat tersebut tidak lagi digunakan. Last digunakan pada 5 tahun yang lepas. Dan bukan itu saja, pengantin juga perlu makan sirih. Lepas tu dan
kena bersanding. Keluarga saya amat pentingkan bersanding sebab itu merupakan adat dalam keluarga kami. Okey, pantang larang yang terdapat dalam keluarga saya. Okey, terdapat beberapa pantang larang. Keluarga mak saya, atuk mak saya merupakan berasal dari Teluk Bakung, Perak. Okey, di mana Teluk Bakung, Perak ni terkenallah juga dengan kisah ikan tapah, yang di mana kami yang berasal dari Teluk Bakung, Perak ni, kami tak boleh makan ikan tapah. Jika kami termakan ikan tapah, terkena air ikan tapah, apa-apa pun yang berkaitan ikan tapah kan, kalau kena air dia sekalipun, terpegang ikan tapah ke, kami akan dapat penyakit kulit seperti sopak. Tapi penyakit tersebut sangat-sangat susah untuk dirawat. Okay, macam pakcik saya merupakan askar, dia banyak meredah sungai kan. So pada satu hari ini pakcik saya meredah sungai, saya tak ingat sungai tu di mana, tapi mungkin sungai tu terdapat ikan tapah. So pakcik saya tak tahu, dan bila dia terkena air ikan tapah tu, badan dia penuh dengan sakit kulit tu, sopak tu, sehingga sekarang. Sebab untuk berubat dia sangat-sangat susah, yang di mana tak silap saya, jika ingin berubat penyakit tersebut, kena dapat daripada macam kena ada benang emas tu dan sebagainya. So agak susah lah untuk berubat. So sampai sekarang keluarga saya memang tak akan makan ikan tapah, tak akan sentuh ikan tapah, tak akan kena air ikan tapah. Okey, selain itu juga keluarga saya tidak boleh memakai kain hitam, tak boleh pakai bakul rotan dan pelihara kucing. Okey, ketiga-tiga ini berkait dengan ikan tapah, yang di mana dulu ada kisah yang di mana seorang saya tak ingat, seorang lelaki ni, dia makan, dia lapar, and dia jumpa ikan tapah, and then bila dia tengok, dia buka ikan tapah tu ada emas. So bila dia nampak emas tu, dia ambil emas tu dan dia jahit balik ikan tu, dan dia lepaskan, and dia sumpah keturunan dia semua tak boleh makan ikan tapah. Jadi terdapat kucing hitam pula yang makan ikan tu. Lepas tu yang makan ikan tu, dan sebab itulah kita orang tak boleh beli ikan kucing hitam. Maafkan saya, bukan kucing makan ikan tu. Okey, kan terdapat emas dalam tu, and then lelaki tu dia lepaskan balik ikan tu. Jadi yang bagus tu pula, bakul rotan tu, sebab dulu mak saya cerita, dulu orang dulu kan pergi terus kata akan tinggal anak dekat rumah je, sebab yelah waktu dulu tak ada kes culik. So anak tu akan letak di dalam bakul bersama lapik hitam. So pada satu hari ni, bila nenek moyang saya balik, so terdapat tiba dalam bakul tu dah tak ada anak, cuma tinggal darah-darah je. So dipercayai kucing hitam yang makan baby tersebut. So disebabkan itulah kami tidak boleh letak pakai kakak hitam dekat bakul rotan dan beli kucing hitam. Okey, andai kata macam kami gunakan macam dulu abang saudara saya pernah gunakan bakul rotan, tapi apabila digunakan bakul rotan, anak dia selalu sakit dan menangis. So kepercayaan keluarga saya dulu percayalah yang bahawa bakul rotan ni memang kami tidak boleh pakai. Okay, itu di belah ayah mak saya. Kalau di belah ayah saya pula, yang merupakan orang Rawa Indonesia, saya hanya tahu beberapa pantang sahaja, pantang larang. Okay, antaranya adalah belah saya akan, waktu baby lahir, kita akan mempunyai upacara memijak tanah, yang di mana waktu baby sehinggalah berumur 3 hingga 4 tahun,
kanak-kanak tak boleh, kami tak boleh nak pijak tanah. Daripada baby sampai umur 4 tahun tak boleh nak pijak tanah. Sebab saya tak pasti kalau apa punca kalau kami akan pijak tanah. Tapi setahu saya, keluarga saya, keluarga ayah saya dah tidak amalkan dah apa tu, adat pijak tanah ni. Okay, dan selain daripada itu juga kami tidak boleh memakan pisang udang yang dikenali juga sebagai pisang merah. Tapi jika anda kata kami memakan, apa yang saya tahulah, kami akan sakit dan mungkin ada beberapa efek yang saya tidak pasti. Okey, seterusnya adalah adat kematian. Okey, adat kematian dalam keluarga saya tak terlalu banyak. Adat kematian yang ada dalam keluarga saya antaranya adalah keluarga, okey, apabila jenazah meninggalkan jenazah, kan bila jenazah dibaringkan akan ada macam keluarga datang cium. So kami tidak boleh untuk peluk jenazah sambil menangis sebab dipercayai bahawa kalau peluk sambil menangis tu jenazah tu akan sakit. So memang macam kalau jenazah tu hanya akan cium sikit je, tak boleh nak menangis dan sebagainya lah. Selain dari itu juga adat yang masih digunakan ialah selepas jenazah dikebumikan akan ada kenduri tali selama 3 hari berturut-turut, dan di mana keluarga saya akan mengajak anak yatim untuk membaca Yasin bersama-sama dan akan menjamu mereka makan selepas bacaan Yasin tersebut. Okey, so, tu keluarga dan komuniti. Okey, keluarga saya, kampung mak saya dan kampung ayah saya adalah dalam kampung yang sama, cuma di lorong berbeza. So jadi adik-beradik mak saya dan adik-beradik ayah saya ramai duduk berdekatan. So kami daripada saya juga daripada kecil memang akan duduk bersama opah. Cuma ada beberapa sahaja keluarga makcik yang duduk di Kuala Lumpur, tapi kebanyakannya ramai yang duduk di Ipoh. Okay, seterusnya adalah agama. Okay, walaupun saya mempunyai beberapa keturunan dan keluarga yang berasal daripada beberapa negara seperti Siam, Indonesia, dan bapa tiri saya pula merupakan berasal dari berketurunan Cina. Okey, tapi sejak dulu lagi keluarga saya memegang agama Islam sehinggalah sekarang. Saya tidak pasti kalau nenek moyang saya, tapi seperti mana saya tahu yang diberitahu oleh mak saya, dari dulu lagi memang kami beragama Islam. Begitu juga dengan ayah saya. Okey, kepercayaan penyakit dan kaedah perubatan. Okey, keluarga saya percaya kepada penyakit anda kata seperti macam COVID dan sebagainya tu. Okey, keluarga saya percaya apa yang dikatakan, tapi dengan bukti saintis. Contoh bila doktor bagi tahu dan bila benda tu betul-betul terjadi, maka keluarga saya percaya. Seperti COVID kan. So bila COVID datang, ramai yang tak percaya. So keluarga saya jenis yang bila ada bukti, so keluarga saya tak ada halangan untuk percayalah tentang penyakit-penyakit. Dan kaedah perubatan, okey, dulu kaedah perubatan yang digunakan oleh keluarga saya adalah bidan. Seperti mana saya ceritakan tadi, nenek saya juga merupakan seorang bidan sebelah mak dan belah ayah. Jadi kami jika patah kaki ke patah tangan dan sebagainya, kami akan menggunakan perubatan bidan lah, urutan tradisional. Kalau daripada dulu memang kalau apa-apa memang akan guna perubatan tradisional. Tapi sekarang keluarga saya percaya pada perubatan doktor. Kami tiada masalah lah untuk percaya dengan doktor dan perubatan
tradisional. Okey. Itu sahaja sedikit kisah tentang latar belakang keluarga saya, budaya keluarga saya, dan dengan itu saya ucapkan sekian terima kasih.